Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, amma ba'd. Yang saya muliakan Tuan Imam, Muazzin, ahli jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama berkuliah dalam kuliah Maghrib. Saya bila duduk di meja kuliah ini, saya rasa lama betul tak berkuliah di atas meja seperti ini, ya, sejak daripada PKP. Sebelum ni ada sekali forum dengan Datuk Mufti di Masjid Putra, aku tak silap, di Kanga. Ini kira kali kedua lah, tapi ni kira kuliah lah kan. Sebenarnya lepas ni saya ada forum, saya lepas ni terus nak pergi ke OCM di Kanga One Center. Hari ni saya ada 3 program. Pagi tadi saya ada kuliah, malam ni lepas maghrib, lepas isyak. Saya dah jadi macam Rozaimi yang dulu kan. Dulu saya sehari 3 program, 4 program. Sejak saya pindah Tanjung Malim, saya relax, sehari 1, kadang-kadang tak ada langsung. Tiba-tiba mari Perlis, orang Perlis tahu, dia cari saya kan. Ini pun kalau ikut ada lagi satu masjid jemput, tapi saya kata tunggu kejap lah, bagi saya uruskan urusan dulu. Tapi malam ni sebab dekat dengan homestay yang saya duduk kan, semalam pun Cikgu Asri dah bagi saya makan nasi Arab, pandai dia kan. Lepas tu minta kuliah, saya kena bagi kuliah sikit lah untuk mengisi masa lapang kita di antara maghrib dan isyak. Dan saya pun tak jangka dan tak duga daripada awal yang saya akan tinggal di Perlis. Masya Allah, hari ni ramai. Mungkin sebab kuliah pertama agaknya. Jadi saya harapkan lepas ni ramai jugalah. Jangan bila tengok, asyik-asyik muka mamak ni je, tak mahu kan. Insya Allah, siapa-siapa pun yang datang berkuliah, penuhi kuliah, ambil manfaat ilmu yang ada. Saya dapat berita masjid ni sahabat saya, Ustaz Qarni, selalu berkuliah. Ustaz Qarni merupakan graduan daripada Universiti Ahlul Bait di Jordan. Masa saya buat PhD, dia buat degree. Jadi itu rahmatlah untuk tuan-tuan dan puan-puan dapat ustaz yang berkelayakan, yang berkemampuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat yang banyak kepada ahli karyah mata ayak. Orang sini kata mata ayak. Saya tak berapa nak pandai bahasa utara ni. Saya cubalah sikit-sikit kan. Biasa orang Perak sebut mata ayo kan. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis. Kata Imam Muslim, an Abi Dzarr Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla. Sebuah hadis qudsi, panjang hadis ni, insya-Allah kita ambil manfaat. Daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi,
Qala Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jalla berfirman. Yang ni bukan Quran, yang ni hadis, yang dipanggil dalam istilah syarak sebagai hadis qudsi. Pandai dah orang boleh kan. Hadis qudsi. Kata Allah, mungkin sebahagian daripada kita pernah dengar hadis ni. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu." Wahai sekalian hamba-Ku. Para ulama menyebutkan, apabila Allah Azza wa Jal memanggil hamba-Nya dengan istilah ya ibadi, wahai hamba-Ku, itu maksudnya satu tashrif, satu penghormatan bagi sesiapa yang bertuhankan Allah Azza wa Jal. Kita ni rahmat besar Allah Ta'ala bagi. Tak perlu untuk struggle, tak perlu untuk bersusah payah nak menyembah Allah Azza wa Jal. Kerana ada sebahagian orang demi nak beriman kepada Allah, demi nak bersujud kepada Allah, terpaksa dibuang oleh keluarga. Kan? Bahkan kalau kita tengok sejarah muhajirin, tinggal tempat, tinggal negeri. Kan? Saya dulu selama ni kuliah, cerita pasal muhajirin dan ansar ni mungkin hanya sekadar teori. Allah Ta'ala takdirkan saya mari negeri Perlis. Hidup nomad lah sekarang ni. Kesana ke sini, kesana ke sini, barang tak ada lagi, apa pun tak ada lagi kan. Baru kita rasa perit menjadi muhajirin sebenarnya. Tapi adalah kawan-kawan Perlis yang sudi menjadi ansar. Untuk saya lah, bukanlah ansar dalam istilah tak, membantu. Istilah maksudnya ansar dari sudut bahasa, membantu. Baru saya rasa begitu sukar. Begitu sukar untuk menjadi penghijrah semata-mata untuk menyelamatkan akidah. Maka sebab itu Allah Azza wa Jal memuji golongan muhajirin yang bersedia apa saja. Bila Nabi kata pindah, pindah. Sanggup pindah hanya semata-mata kerana percaya kepada seorang lelaki yang mendakwa dirinya Nabi. Hari ni kalau AJK masjid, pengurusi masjid ajak tuan-tuan pindah, nak pindah? Jom kita pindah. Nanti dulu Pak Imam, pergi pindah seorang-seorang dulu, kami fikir dulu, istikharah. Kan? Muhajirin tak, sebab Nabi suruh lah. Kan? Baik. Allah Azza wa Jalla dia kata, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman pada diriku. Bila Allah Ta'ala kata aku haramkan kezaliman pada diriku, zalim ni apa? Bila orang kata dia tu zalim, maha zalim, maha Fir'aun dulu kan? Dulu lah. Zalim ni apa? Para ulama berbeza pendapat tentang meletakkan definisi zalim. Sebahagian ulama mengatakan zalim ni wad'u syai' fi ghairi mahallih, meletakkan sesuatu bukan di tempat. Tu zalim lah tu. Ini biasa kita dengar. Adil apa dia? Adil meletakkan sesuatu sesuai dengan tempat. Itu adil. Kalau zalim, pergi letak tempat, pergi letak sesuatu bukan di tempat. Kan? Selipar letak dekat kaki, jangan letak atas kepala. Itulah lebih kurang kita nak faham tu. Kan? Baik. Itu satu takrifan. Satu lagi takrifan oleh ahli ilmu, mereka mengatakan zalim ni apa dia? Zalim ni at-tasarruf fi mulkil ghair, bertindak menggunakan sesuatu pada milik orang biduni izni, tanpa izin orang yang pemilik itu. Dan satu lagi zalim,
pada definisi ahli ilmu, mukhalafatul amir alladhi yajibu ta'atuhu, ataupun dalam bahasa Melayunya, menyanggahi pemerintah yang wajib untuk ditaati. Itu ada 3 definisi. Oleh kerana itulah ulama berbeza pendapat tentang zalim pada zat Allah ni mustahil ataupun tidak. Mereka bersepakat mengatakan Allah tak zalim. Allah sekali-kali tak boleh zalim pada sesiapa. Allah Ta'ala tak zalim, tak nak berlaku zalim pada sesiapa. Hadis ni buktinya. Hadis ni buktinya. Allah Ta'ala kata, inni haramtu zulma ala nafsi. Aku mengharamkan kezaliman pada diri aku. Tapi mungkin ke tak mungkin Allah Ta'ala ini berlaku zalim? Ulama berbeza pendapat. Ada yang kata boleh kalau Allah Ta'ala nak, tapi Allah Ta'ala tak mau. Tapi ada yang kata tak, mustahil. Sebab apa mereka berbeza pendapat? Sebab definisi ni. Definisi mana yang kita pegang? Sebab kalau kita pegang definisi yang kedua dan ketiga, memang Allah Ta'ala tak mungkin berlaku zalim lah. Sebab yang definisi kedua, bertindak pada sesuatu tanpa izin, milik orang lain. Allah Ta'ala, apa yang ada dalam dunia ni semua milik dia. Semua milik dia. Maka tak mungkinlah kalau kita pegang definisi ini, maka tak mungkin bagi Allah, mustahil bagi Allah untuk berlaku zalim. Kalau definisi yang ketiga pun sama juga. Kita kata menyanggahi ataupun lawan pemerintah yang wajib ditaati. Allah Ta'ala itu pemerintah, segala pemerintah. Mana ada yang Allah Ta'ala wajib taat selain daripada diri dia, selain daripada zat dia? Maka mustahil. Kan? Mustahil. Tapi kalau kita pegang definisi yang pertama tu, berkemungkinan, tapi Allah Ta'ala telah menafikan. Ini dari sudut orang kata apa? Perbahasan ajalah. Tapi mereka sepakat mengatakan Allah Azza wa Jal sekali-kali tidak berlaku zalim kepada hamba-Nya. Wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhallamu. Allah Ta'ala kata, aku jadikan zalim ni juga sesama kamu haram. Maka janganlah kamu saling zalim menzalimi. Fala tadhalamu, jangan kamu zalim menzalimi. Zalim pada manusia. Zalim pada manusia ni ada beberapa kategori lah. Yang pertama, ataupun kita kata ada 2 lah kategori. Yang pertama, zalim manusia pada diri dia sendiri. Zalim manusia pada diri dia sendiri ada beberapa kategori juga. Antaranya apabila dia terlibat dengan syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang sangat besar. Kan? Zalim yang sangat besar itu syirik. Jadi siapa yang terlibat dengan syirik, dia menzalimi diri dia. Kemudian zalim apabila dia terlibat dengan maksiat. Yang ketiga, zalim apabila dia terlibat dengan bid'ah. Ini 3 benda. Kebiasaannya manusia zalimi diri dia. Yang kedua, zalim pada orang lain. Zalim pada hartanya, zalim pada dirinya, zalim pada maruahnya. Yang ni dipanggil huququl ibad. Hak-hak hamba yang tidak boleh untuk diselesaikan, melainkan kita mesti minta halal pada orang tu. Seperti mana hadis yang lainlah yang Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, man kana indahu mazlamatun li akhihi falyatahallal minhu al-yawm qabla an la yakuna hunaka aw qabla an yakuna yawmun la dirham lah la dinara lahu wala dirham atau kama qala. Nabi SAW menyebutkan, sesiapa yang ada lakukan kezaliman kepada saudaranya, maka hendaklah dia selesaikan segera. Falyatahallal minhu, selesaikan segera sebelum datangnya hari yang tidak ada dinar dan tidak ada dirham.
Tidak ada duit nak diselesaikan. Kan? Jadi kalau kita ada masalah dengan orang, kena pergi minta maaf kat dia lah. Kalau kita, orang tu tak lepas kan, tak apa, kita jumpa di hadapan Allah Ta'ala nanti. So tak ada selesai lah. Walaupun ada riwayat yang mengatakan kalau orang minta maaf kat kita, kita tak maafkan, kita pula tanggung dosa. Tapi riwayat-riwayat itu tidak sahih. Riwayat yang sahih menyatakan siapa yang ada buat salah dengan orang, kena pergi selesaikan. Tak selesai di sini, selesai di akhirat. Selesai dengan dosa dan pahala lah. Kan? Selesai dengan dosa dan pahala. Fala tadhalamu, jangan kamu saling zalim menzalimi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sambung lagi. Dia panggil balik hamba dia, ya ibadi, kullukum dhal illa man hadaitu fastahduni uhdikum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kamu semua ini tersesat, tak tahu apa itu hidayah, tak tahu apa itu agama, illa man hadaitu, kecuali orang yang aku berikan hidayah. Fastahduni uhdikum, mintalah daripada aku hidayah, aku akan berikan hidayah kepada kamu. Maksudnya apa? Maksudnya dalam dunia ni, dalam urusan ibadah, dalam urusan akidah, kita tak dapat tahu apa kehendak Allah melainkan apa yang disampaikan di dalam wahyu. Sebab itu akidah kita kena percaya bila datang sesuatu dalil baru boleh percaya. Ada tak golongan ahli bid'ah yang percaya benda yang tak ada dalam dalil? Ada. Contohnya golongan Syiah. Syiah dia percaya Ali bin Abi Talib patut jadi khalifah lepas Abu Bakar. Lepas Nabi, sebelum Abu Bakar. Abu Bakar merampas kuasa, dia kata. Umar merampas kuasa. Dia kata Ali afdal berbanding Abu Bakar. Kita kata mereka sebagai ahli bid'ah. Sebab percaya satu benda yang tak ada dalam dalil. Bila kita tengok dalam Quran tak ada. Bila kita tengok dalam hadis yang sahih di sisi kita, tak ada yang mengatakan Ali patut jadi khalifah setelah daripada Nabi dengan wahyu Allah. Tak ada. Yang ada pada kita, sahabat telah sepakat melantik Abu Bakar. Dan Ali sendiri bai'ah Abu Bakar. Itu yang ada di sisi kita. Maka percaya satu benda yang tidak ada dalil daripada nas dalam masalah akidah membahayakan. Mau mari datang dalil daripada Quran, mau mari datang dalil daripada sunnah, baru kita percaya. Sama juga dalam ibadah yang ghairu ma'qulatil ma'na, ibadah yang akal tak boleh fikir. Kita kena berpegang dengan dalil. Di mana dalil berhenti, di situlah kita buat. Mana dalil tak berhenti, mana dalil tak tunjuk, kita tak buat. Kalau kita buat juga, maka ia termasuklah dalam perkara bid'ah. Dalam urusan dunia, Islam meletakkan garis panduan. Dalam bab pemakaian, dalam bab nak pakai kereta ke, nak pakai motor ke, Islam letakkan garis panduan. Bukan semestinya stick seperti apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, sebab dunia ini berkembang dalam masalah dunia. Sebab itu kita ada aircon, kita ada lampu, kita ada kamera, kita kuliah online. Bahkan kita buat di UPSI sekarang ni, saya dulu saya masih lagi pensyarah di Universiti Pendidikan, dipinjamkan saja ke sini. Kita buat sama-sama tim lah, kita buat aplikasi semak hadis. Kita kumpulkan hadis-hadis palsu dan dhaif dalam satu apps, boleh download dekat handphone. Ini hasil sumbangan orang ramai. Orang bagi kita belanja, kita kumpulkan, kita buat projek terjemahan hadis, terjemahan siapa yang kata palsu, siapa yang kata dhaif. Ada pula orang pergi tanya, Ustaz, Rora, benda ni tak bid'ah ke? Kadang-kadang manusia ni kan, kebodohan dia luar jangka.
Kita tak jangka sampai tahun tu bebalnya. Orang mari mengajar bab bid'ah, dia tak mau dengar. Lama-lama dia jadi bebal. Kita pun tak suka sebut bab bid'ah ni kalau Nabi tak sebut. Tapi sebab Nabi sebut, para ulama menulis. Abu Syamah menulis, Asy-Syatibi menulis, ramai para ulama menulis. Ada satu kitab yang disandarkan kepada Imam Suyuti juga menceritakan bab bid'ah. Jadi sebab itulah para ulama zaman berzaman cerita bab bid'ah. Tapi ada tak benda yang dipanggil sebagai bukan bid'ah? Ya, dalam urusan dunia. Nak menyampaikan sesuatu, ia hanya satu wasilah. Bukan matlamat. Dia bukan satu ibadah yang tak dapat difikirkan oleh akal. Kalau ibadah khusus yang tak dapat difikirkan oleh akal, akal tak tahu macam mana nak, kenapa benda ni jadi macam ni? Dan kita kena berpegang dengan dalil. Tak boleh lawan. Subuh 2 rakaat, 2 rakaat. Asar 4 rakaat, 4 rakaat. Pasal apa? Kita tak tahu. Nabi tunjuk macam tu. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam hadis ni, setiap daripada kita tak boleh nak reka ibadat sendiri. Kerana setiap daripada kita dituntut untuk minta hidayah daripada Allah. Maka Allah Azza wa Jal menurunkan nabinya. Allah Subhanahu wa taala menghantar setiap zaman para anbiya, para rasul untuk mengajar kepada manusia apakah itu agama. Kerana manusia tak tahu nak beragama macam mana kalau tidak ditunjukkan oleh para rasul. Maka sebab itu syahadah kita ada 2. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Biasanya manusia ada dalam jiwanya ada fitrah yang Allah Ta'ala bekalkan, iaitu rasa Tuhan tu wujud. Sebab itu dalam hadis Huzaifah, Nabi SAW menyebutkan amanah dengan perkataan amanah. Apa itu amanah dalam hadis Huzaifah tu? Para ulama mengatakan iaitulah fitrah. Allah Ta'ala bekalkan. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tak ada siapa pun yang lahir dalam dunia ni melainkan dia lahir di atas fitrah. Fitrah tu Allah Ta'ala bekalkan pada setiap manusia. Dan fitrah itu dibekalkan oleh Allah pada kita, kita tahu adanya Tuhan. Sebab itu setiap manusia, orang kata majoriti manusia dalam dunia ni beragama, rasa Tuhan tu wujud. Tapi tuntutan Allah pada manusia untuk mentauhidkan dia. Maka datang satu tuntutan, la ilaha illallah, tauhid, mentauhidkan Allah. Setelah kita mentauhidkan Allah, diminta pula kita untuk beribadat kepada Allah. Datang rangkap yang kedua, Muhammadur Rasulullah. Nak ambil ibadat, nak ambil agama, ambil daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka la ilaha illallah menafikan syirik, mengisbatkan tauhid. Muhammadur Rasulullah menafikan bid'ah, mengisbatkan sunnah. Minta daripada aku hidayah, kata Allah, aku akan beri. Kerana hidayah ni manusia perlu berusaha. Manusia perlu beramal. Manusia perlu cari. Allah Ta'ala kata, minta daripada aku beri. Tapi ada orang yang tak mau. Ada orang yang berpaling. Dalam sejarah Islam, Nabi SAW berusaha semampu mungkin. Datang pada dia Ibn Ummi Maktum, tanya dia. Nabi SAW berpaling, bermasam muka dan berpaling. Sebab apa? Sebab Nabi bersungguh nak mengislamkan bangsawan-bangsawan Quraisy. Tapi apa yang berlaku? Mereka tak mau terima. Allah Ta'ala tak bagi pada orang yang tak mau. Allah Ta'ala tak bagi pada orang yang tak mau kepada hidayah. Yang ni kita kena tahu. Tapi Ustaz, dalam hadis bukankah Nabi kata dalam janin lagi Allah Ta'ala dah suruh malaikat tulis 4 benda?
Thumma yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat. Bila sampai cukup umur janin dalam perut ibu dia, dalam rahim ibu dia, Allah Ta'ala hantar malaikat dan disuruh untuk tulis 4 benda. Bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqi aw sa'id. Disuruh tulis ajalnya bila, disuruh tulis amalannya macam mana, disuruh tulis rezekinya banyak mana, dia ni bahagia ke dia sengsara, ahli syurga ke ahli neraka. Maksudnya sebelum kita lahir Tuhan dah tahu dah. Kita kata betul. Tetapi pengetahuan Tuhan terhadap sesuatu yang bakal berlaku tak bermakna Tuhan tak berikan kita pilihan. Dalam beramal ini, dalam bertindak, dalam dunia ini Allah Ta'ala berikan kita pilihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Ta'ala tunjuk jalan, yang ni jalan yang bagus, ni jalan yang buruk. Kamu pilih. Dan tuan-tuan masa datang kat sini tadi, ada siapa-siapa paksa? Tak ada siapa paksa kan? Ada ustaz, orang rumah, dia minat kat ustaz. Saya tak minat sangat pun. Itu tak boleh kata apalah. Tapi kebanyakannya insya-Allah datang dengan rela hati lah. Mudah-mudahan ada pahala lah. Kerana datang dengar kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pilihan kita. Tak ada siapa paksa. Kan? Memang betul Allah Taala Maha tahu. Tapi Allah Taala beri pilihan. Allah Taala tahu sejak azali manusia ini memilih, akan pilih untuk jadi mukmin ataupun pilih untuk jadi kafir. Bukan Allah Taala paksa dia jadi kafir. Nabi SAW memberikan bukti yang pelbagai kepada manusia. Bagi pada Abu Jahal, bagi kepada Ubay bin Khalaf, bagi kepada Uqbah bin Abi Mu'aid. Tapi mereka tak mau beriman. Bahkan di akhir-akhir hayat Abu Talib, Nabi SAW still berusaha untuk menjadikan dia mukmin. Tapi dia tak mau. Adakah Allah Ta'ala paksa dia? Tak, pilihan dia. Maka Allah Azza wa Jal minta kita, arahkan kita untuk mencari hidayah. Allah Ta'ala akan beri kepada orang yang ingin mencari hidayah daripada dia. Ya ibadi, kullukum ja'i' illa man at'amtuh fastat'imuni ut'imkum. Wahai orang-orang yang beriman, kata wahai hamba-Ku, kata Allah, kullukum ja'i', semua daripada kamu ini lapar, illa man at'amtuh, kecuali orang yang aku berikan makan kepada dia. Fastat'imuni ut'imkum, mintalah makan daripadaku, aku akan beri makan pada kamu. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, rangkap ini memberi kita satu gambaran tentang pengharapan seorang mukmin, tawakal seorang mukmin kepada rezeki patutnya hanya kepada Allah. Tapi apa yang berlaku, ada kalanya manusia itu menggadaikan prinsip, melakukan apa yang dilarang oleh Allah hanya semata-mata kerana nak makan. Kita melihat kerosakan demi kerosakan, korupsi demi korupsi berlaku dalam kerajaan orang Islam. Sebab apa? Sebab nak makan. Kerana mereka menyangka yang beri makan itu pemberi rasuah, sanggup langgar. Sebahagian daripada orang-orang yang ada kuasa menggunakan kuasa menyeleweng semata-mata untuk mendapatkan habuan dunia, nak makan. Kena ingat, Allah beri makan. Sebahagian daripada kita langgar kadang-kadang. Boleh join pula tai pusam. Semata-mata kerana apa? Mungkin kerana nakkan sokongan daripada orang-orang yang terlibat dalam tai pusam tu.
Langgar apa yang Allah Ta'ala larang. Tuan-tuan, dalam bab beri ucapan pun ulama' beza pendapat dah. Apatah lagi pergi join. Ajaib. Kena ingat, yang beri makan tu Allah. Kalau Allah Ta'ala kata kau tak dapat, kau tak dapat. Sebab tu kita kena baca lepas solat. Kan lepas solat kita baca, Allahumma la mani'a lima a'tait, wa la mu'tiya lima mana'at, wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma la mani'a lima a'tait. Wahai Tuhan, tak ada siapa yang boleh halang kalau kau nak bagi. Wa la mu'tiya lima mana'at. Tidak ada pemberi kalau kau halang, wahai Tuhan. Kita kena baca ni setiap kali solat fardu ni. Lepas solat bagi salam, baca yang ni. Selepas istighfar, baca yang ni. Dan kena faham. Sebab apa kena faham? Pengharapan bulat pada Allah. Kalau orang bagi tahu kat kita, ustaz kena buat macam ni ustaz. Tapi ialah kena langgar sikit kalau ustaz nak apa benda, kita kata, dia bagi makan, yang bagi makan padaku Allah. Bukan kau. Kan kadang-kadang orang cakap, saya jenis outspoken sikit, tulis pun sama juga. Kan? Kadang-kadang orang gertak juga, engkau orang ambil tindakan. No, Allah Ta'ala yang bagi makan, bukan dia. Digertak sebahagian daripada sahabat-sahabat kita untuk dibuang kerja hanya semata-mata bercakap benda yang betul, hanya semata-mata menegur tokoh-tokoh ilmuwan yang lebih glamour daripada dia dalam kesalahan yang jelas salah. Kita bagi tahu kat dia, kullukum ja'i'. Allah Ta'ala pesan, semua di kalangan kamu itu lapar kecuali orang yang aku beri makan. Engkau yang nak guna kuasa ni, satu hari Allah Ta'ala tarik kuasa yang ada pada engkau, engkau juga akan berlapar. Jangan nak sombong sangatlah. Itu maksudnya. Wahai manusia, apa yang ada pada kamu ni, yang kita duk ingat makanan ni milik kita, kalau Allah Ta'ala tak izin, dia tak jadi. Saya pernah cerita kat tuan-tuan kan, saya pergi Sabah dulu. Saya ingat 4 tahun sudah, kalau tak silap. Saya pergi Sabah. Pergi Sabah kan seafood banyak kan. Kebetulan sahabat saya, dia tahu saya ada kat Sabah, dia pun ada. Dia kata, ustaz mari saya belanja makan. Pergilah makan. Udang musuh lengan tu. Makan. Punya makan betul dengan lobster. Dia belanja sungguh. Saya tak tahulah berapa ribu dia habis malam tu. Dia belanja kami ramai ni. Saya makan sungguh. Balik-balik tu, ingat nak tidur kan. Tak jadi tidur tuan-tuan. Muntah. Muntah. Keluar balik. Bila muntah tu tengok lobster. Itulah first time kan kita nak makan lobster. Ingatkan boleh hadam, tak boleh hadam. Sebab itu dalam riwayat sebut, halaka illa ma akalta fa malaka illa ma akalta fa afnain. Yang kau punya ni apa yang kau makan dan telah tercerna, itu kau punya. Sebab kadang-kadang Allah Ta'ala takdirkan dah masuk dalam perut pun boleh keluar balik. Bukan kita punya. Biarlah beli banyak mana pun, Allah Ta'ala yang memberi makan. Maka minta pada Allah. Jangan gadai prinsip hanya semata-mata kerana nak makan. Kerana dalam sejarah orang yang mempertahankan kebenaran itu, insya-Allah makan dia ada walaupun tak mewah. Ya ibadi, Allah Ta'ala kata, kullukum 'ar illa man kasautu fastaksuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, setiap daripada kamu ni tak ada pakaian, lahir semua dalam keadaan bogel belaka. Ke tuan-tuan lahir pakai suit, keluar dah siap pakai suit dengan tie? Tak ada. Semua lahir tak ada pakaian. Illa man kasautu, kecuali orang yang aku berikan pakaian. Minta daripada aku pakaian, aku akan beri. Kenapa Allah Ta'ala sebut benda-benda ni? Allah Ta'ala nak bagi tahu kat kita, kamu ni tak ada apa. Wahai hamba-Ku, kamu ni tak ada apa pun. Kalau aku tak beri, kamu tak dapat apa pun. Kamu lahir dalam dunia, apa modal pun kamu tak bayar. Kamu lahir dalam dunia, rahim mak kamu pun kamu tak pernah tanya, mak berapa sewa? Kita duduk homestay 1 malam, kena bayar tak? Kena bayar.
Tapi pernah tanya pada mak, Rahim berapa satu malam? 9 bulan duduk ni. Tak pernah tanya. Mak pun tak pernah terfikir nak minta. Mungkin saya terbagi idea pula pada mak-mak. Lepas ni mak telefon anak, bila nak bayar sewa rahim? Allah Subhanahu wa ta'ala nak bagi tahu pada insan, kamu tidak ada nilai. Kemudian Allah Ta'ala sebut, ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Allah Ta'ala kata, wahai manusia, kamu melakukan dosa pada waktu siang dan pada waktu malam. Kita yang manusia ni, yang tak maksum, yang bukan Nabi ni, ada dosa. Setiap daripada kita buat dosa. Kalau tak buat siang, buat malam. Kadang-kadang siang buat, malam pun buat. Fa inni aghfiru dzunuba jami'a, dan aku mengampunkan dosa kesemuanya. Dosa dengan Allah, Allah Ta'ala boleh ampun. Fastaghfiruni aghfir lakum. Minta ampun pada aku akan beri ampun pada kamu. Untuk apa ni Allah Ta'ala sebut ni? Mula-mula Allah Ta'ala bagi tahu, kamu ni tak ada apa. Kamu tak tahu apa itu agama. Tuhan hantar Nabi untuk ajar kat kita agama. Kamu tak dapat makan, aku beri makan kepada kamu, kamu dapat makan. Pakaian pun kamu tak ada, aku berikan pakaian pada kamu, kamu boleh memakai sesuatu. Kamu tak ada apa wahai manusia. Tapi jangan sekali-kali kamu rasa aku akan mengabaikan doa yang kamu minta ampun pada aku. Allah Azza wa Jal dalam hadis ni nak tunjuk sifat rahmat daripada hamba. Hamba tak boleh buat apa pun kalau Tuhan tak bagi. Apa saja yang kita ada semua milik Allah. Tapi Allah Ta'ala kata, kamu tak ada apa-apa. Dahlah nikmat semua aku bagi. Buat dosa pula dengan aku. Tapi jangan jadikan ia penghalang untuk kamu minta ampun pada aku, kata Allah. Fastaghfiruni aghfir lakum. Mintalah ampun daripada aku akan beri ampun pada kamu. Tuan-tuan, subhanallah, hadis ini hadis yang besar. Hadis ini hadis yang hebat. Allah Azza wa Jal setelah bagi tahu kita tak ada nilai, apa semua Allah Ta'ala bagi, tapi dia kata jangan sekali-kali kamu malu. Minta ampun, aku akan beri ampun. Bila Allah Ta'ala suruh minta ampun, Allah Ta'ala akan beri pengampunan. Allah Ta'ala sambung lagi, ya ibadi, wahai hambaku. Allah Ta'ala kata, innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, kamu semua sekali-kali tidak akan dapat, tidak akan capai, tidak akan sampai pada satu martabat yang kamu boleh memberi mudarat pada aku. Dan kamu sekali-kali tidak akan sampai pada satu martabat untuk beri manfaat pada aku. Allah Ta'ala nak nafikan sangkaan. Sebab kita baca Allah Ta'ala kata kamu tak ada apa, kamu manusia, human is nothing pada pandangan Tuhan. Tak ada apa, kita tak ada apa. Allah Ta'ala bagi semua. Tapi Allah Ta'ala kata minta ampun. Mungkin ada satu sangkaan, kita yang tak ada apa-apa ni, Allah Ta'ala minta ampun, Allah Ta'ala suruh kita minta ampun kat dia, ada apa-apa ke? Tuhan kata tak. Aku suruh minta ampun pada aku bukan kerana kamu dapat memberi manfaat pada aku, bukan juga kamu dapat memberi mudarat pada aku. Yang aku suruh minta ampun ni bukan sebab aku dapat manfaat apa pun daripada minta ampun kamu tu. Istighfar kamu ataupun kamu tidak beristighfar tidak memberi apa-apa masalah pun pada aku, kata Allah. Jangan sekali-kali kamu sangka bila aku suruh minta ampun aku akan dapat manfaat sesuatu. Tak ada. Ya ibadi, Tuhan sambung lagi nak bagi kita faham betul. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum
kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'a. Wahai hambaku, kata Allah, kalaulah makhluk yang paling awal di kalangan kamu dan yang terakhir di kalangan kamu, wa insakum, manusia kamu, wa jinnakum, dan jin kamu, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, semua makhluk yang ada daripada awal sampai ke akhir, daripada manusia sampai ke jin, mereka menjadi manusia yang paling bertakwa pada aku. Maksudnya kalau Allah Ta'ala nak sebut, kalaulah yang manusia yang paling awal, jin yang paling awal, sehinggalah manusia yang paling akhir dan jin yang paling akhir, kalau mereka ni semua menjadi orang yang paling bertakwa belaka, semua satu level je takwa dia, paling bertakwa, semua jadi takwa, tak ada orang jahat, mazada fi mulki syai'a, tak bertambah pun pada kerajaanku, kata Allah. Kerana Allah Ta'ala tak perlu kamu ibadat kita. Allah Ta'ala itu Al-Ghani. Allah Ta'ala tu maha kaya. Allah Ta'ala tak perlukan kita pun. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa min mulki syai'a. Wahai hambaku, kalaulah yang paling awal di kalangan kamu sehingga yang paling akhir, manusia kamu dan jin kamu, menjadi orang yang paling jahat sekali. Kalau semua manusia dan jin daripada awal sampai akhir jadi makhluk yang paling jahat, tak ada orang baik langsung dalam dunia ni. Ni Allah Ta'ala bagi satu, orang kata apa, satu hipotesis. Apa hipotesis dalam bahasa Melayu? Kebarangkalian lah. Kalau semua jadi jahat belaka, paling jahat belaka, Pak Imam jahat, Tok Bilal jahat, semua jahat lah, ustaz pun jahat, mana qasa min mulki syai'a, tak berkurang apa pun pada kerajaanku, satu pun tak berkurang. Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsah. Oh, kama qala, Tuhan kata, wahai hamba-hambaku, ini semua adalah amalan kamu yang aku rakamkan untuk kamu. Dah azan? 2 minit lagi? Kau dah azan? Belum lagi. Ini semua amalan-amalan kamu yang aku rakamkan untuk kamu, yang malaikat aku tulis untuk kamu. Allah Ta'ala hantar malaikat kepada kita untuk tulis semua. Summa uwaffikum iyyaha, kemudian aku akan beri ganjaran yang setimpal terhadap amalan yang kamu lakukan. Faman wajada khairan falyahmadillah. Allah Ta'ala kata, sesiapa yang mendapati amalan-amalan dalam dunia itu, bila dia sampai ke akhirat, dia nampak amalan dunia dia baik, falyahmadillah, puji Allah. Wa man wajada ghaira dhalik, sesiapa yang pergi ke negeri akhirat, dia dapati amalan dia selain daripada yang baik, maksudnya apa? Yang buruklah, yang jahat. Fala yalumanna illa nafsah, jangan cela melainkan hanyalah dirinya. Ni Allah Ta'ala sebut ni, bila kita pergi ke negeri akhirat nanti, semua amalan kita akan dibentangkan. Kan dulu kita pernah dengar satu hadis. Hadis ni sangat glamour, dipanggil hadisul bitaqah. Hadis riwayat Tirmizi,
yang Nabi SAW sebut, innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah fayanshuru alaihi 99 sijilla. Kita akan sambung kemudian insya-Allah. Kita bagi laluan pada azan dulu. Saya butuh ingat, saya tertinggal satu rangkap. Hadis itu panjang kan. Jadi Allah Ta'ala sebut, bila Allah Ta'ala kata, siapa kalau semua menjadi jahat, paling jahat, tak berkurang pun pada kerajaanku. Kemudian Allah Ta'ala kata, ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fasa'aluni fa'a'taitu kulla wahidin minhum mas'alatah ma yanqusu dhalika ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyat idza udkhilal bahar. Allah Ta'ala kata, kalau semua makhluk duk minta, manusia, jin, semua pakat minta pada Allah, berada di satu tempat semua minta serentak. Sekarang langgar SOP pula kan. Okey, semua minta serentak. Allah Ta'ala, kemudian Allah Ta'ala kata, lalu aku bagi semua apa yang mereka minta. Dia orang minta pada Allah satu tempat serentak, Allah Ta'ala boleh bagi semua serentak. Ma naqasa dzalika mimma indi. Tuhan kata, tak berkurang pun apa yang ada di sisiku, melainkan seperti mana kurangnya air laut bila dimasukkan jarum dan dikeluarkan semula. Tahu jarum benang tu, bila kita, kan jarum benang kan ada tempat masuk benang tu kan, bila kita masuk dalam laut, kita keluarkan balik, berkurang tak air laut? Berkurang sikit tapi tak nampak sebab dia terlekat lah kat jarum tu, tapi tak nampak berkurangnya. Begitulah apa yang ada di sisi Allah, diberi pada kita, tapi di sisi dia tak berkurang pun, tak nampak berkurang pun. Kemudian baru Allah Ta'ala kata, wahai hamba-Ku, inilah amalan yang aku rakamkan untuk kamu. Uhsiha lakum, aku rakamkan, aku suruh malaikat rakamkan. Seperti mana hadis bitaqah yang saya bacakan sebahagian tadi. Sebahagian Allah Ta'ala ambil satu orang lelaki daripada kalangan umat, diletakkan di hadapan semua makhluk, dibentangkan 99 buku besar catatan jahat dia. Kullu sijillin mithlu maddil basar, setiap catatan tu luah di seluah mata memandang. 99 buah. Tuhan rakam semua, bagi semua, tengok. Lepas tu Tuhan tanya kat dia, atunkiru min hadha syai'a, ada apa-apa nak bantah tak? Tuhan tak tahu ke sampai nak tanya kat dia? Tuhan tahu kan, sebelum kita lahir lagi Tuhan tahu dah, tapi Tuhan nak beri ruang, kerana yang tahu tu Tuhan, bukan dia amalan dia tak ingat. Tuan-tuan, so kalau orang suruh kita rakamkan kita punya amalan daripada pagi tadi sampai ke hari ni, sampai ke malam ni, boleh ingat? Setiap detik, setiap detail, boleh ingat? Tak boleh ingat. Maka sebab itu Allah Ta'ala sediakan, ni malaikat aku catat, atunkiru min hadha syai'a, ada tak apa-apa yang kau nak bantah daripada sini? Adzalamaka katabatil hafizun, adakah penulis-penulis, malaikat yang menulis amalan kamu ini telah melakukan kezaliman pada kamu? Dia kata apa? La ya Rab, tak ada. Maka Allah Ta'ala akan rakamkan. Tiba-tiba Allah Ta'ala kata, man wajada khairan falyahmadillah, siapa yang dapati amalan dia itu banyak kebaikan, maka puji Allah. Kenapa kena puji Allah? Patut kena puji diri sendirilah, sebab kita yang beramal saleh. Tak, kena puji Allah. Allah Ta'ala kata, ni melompat semua ni, lain macam semangat hari ni. Kenapa kena puji Allah? Ya, kena puji Allah. Sebab pertama tadi Allah Ta'ala sebut awal-awal tadi, yang ajar agama pada kamu, yang hantar Rasul pada kamu Allah. Yang kita boleh salat, yang kita boleh beriman, yang kita boleh berpuasa, Allah yang ajar. Melalui siapa? Melalui Rasulnya. Kena puji Allah. Kalau Allah Ta'ala tak ajar, kita pun tak tahu. Itu pertama. Yang kedua, setiap amalan yang kita lakukan ini, yang kita dok salat ni, Allah Ta'ala akan gandakan amalan itu sekurang-kurangnya 10 pahala. Al-hasanatu bi'ashri amsalihah
ila sab'i mi'ati dhi'fin ila adhafin kathirah. Dalam hadis yang lain Allah Ta'ala kata setiap kebaikan akan diganda 10 mungkin diganda ke 700, mungkin ganda lebih lagi, berdasarkan kualiti keikhlasan, kualiti khusyuk. Allah Ta'ala akan berikan gandaan. Dalam hadis Ibnu Abbas Allah Ta'ala sebut, siapa yang buat kejahatan, man hamma bi sayyi'atin fa'amilaha katabaha Allahu 'indahu sayyi'atan wahidah. Tapi kalau siapa-siapa yang buat jahat, dia niat nak buat benda jahat, dia buat benda jahat, yang jahat ni berganda tak? Katabaha Allahu 'indahu sayyi'atan wahidah. Allah Ta'ala tulis satu je kejahatan, dia tak ganda. Besar kebaikan Allah Ta'ala bagi kat kita ni. Kebaikan yang kita niat nak buat, kita buat, Allah Ta'ala akan bagi pahala ganda 10 at least. Kalau niat nak buat benda baik, tak jadi buat, pun dapat satu pahala. Niat nak buat benda jahat, tak jadi buat sebab takut, sebab takwa, sebab kata ish tak baguslah, Allah Ta'ala murka benda ni, pun dapat satu pahala. Batalkan niat jahat sebab takwa, pun dapat pahala. Maka sebab tu kena puji Allah, sebab pintu kebaikan tu terlalu banyak. Tu yang kedua. Yang ketiga, dengan amalan itu Allah Ta'ala bukan hanya berikan pahala, tetapi menyucikan dosa-dosa kecil yang kita buat sebelum ni. Nabi SAW mengatakan, ara'aitum, dalam hadis Bukhari, ara'aitum law kana ala babi ahadikum nahrun jarrun ghamrun yaghtasilu minhu 5 marrat fahal yabqa min daranihi syai'. Apa pandangan kamu, kata Nabi, kalau di depan pintu rumah kamu, rumah salah seorang daripada kamu ni, ada sungai yang derah mengalir, dia mandi kat sungai tu 5 kali sehari, kekal tak kotor di badannya? Sahabat kata, la ya Rasulullah, tak akan kekal lah, sebab 5 kali mandi. Kita berapa kali mandi? Orang boleh 2 kali kan, ke 3 kali, ke 5 kali juga. 5 kali itu bukan sahaja mandi tu, tu sahaja aku mandi. Jadi bila sahabat kata tak kekal lah, 5 kali mandi ni kira bersih sungguh. Nabi kata, zalika masalus salawatil khams, itulah perumpamaan salat 5 waktu. Dia menyucikan dosa yang sebelum. Dosa-dosa kecil lah, dosa besar kena taubat, dosa dengan orang kena minta maaf. Ni dosa-dosa kecil yang kita buat dengan Allah Azza wa Jal, yang kita buat berkaitan dengan hak Allah Azza wa Jal, dosa diampunkan. Itu yang ketiga. Yang keempat, Allah Azza wa Jal menjadikan balasan syurga yang dia bagi kat kita ni setimpal ke tak setimpal? Nak jawab pun takut kan. Nak jawab setimpal sekarang rasa macam tak betul, nak kata tak setimpal sekarang rasa berdosa pula. Tak setimpal dengan amalan kita pun, kerana amalan kita lebih kecil daripada nikmat syurga tu. Kan dalam hadis Nabi kata, maudi'u sautin fil jannah khairum minad dunya wa ma fiha. Satu kawasan dalam syurga yang besar cemeti yang dilipat-lipat, cemeti tahu cemeti yang rotan orang tu, satu kawasan tu dalam syurga lebih baik daripada dunia dan seisi. Sebab apa? Sebab syurga ni dia punya nikmat tu tak putus, amalan kita putus. Kalau kita buat calculation lah, kalau kita buat kira-kira ibadat kita sehari dengan tidur sehari, mana lagi lama? Tidur lah. Saya pun sama. Jangan malu nak jawab, kita manusia kan. Tidur lagi lama. Sembang, makan sambil sembang dengan ibadat, mana lagi lama? Sembang sambil bini balik, dia kata pantang mundur kecuali bini call. Bini call bawa balik.
Tapi bila kita minta ke Allah, ya Allah aku nak syurga, malu tak? Patutnya malu, tapi tak malu sebab kita tahu Allah Ta'ala tu Maha Pengampun. Allah Ta'ala tu Maha Pemurah. Minta syurga ke Allah, tapi ibadat Allahu Akbar sikit sangat. Tapi nak minta syurga, nak minta syurga masuk setengah jam ke? Nak minta masuk selama-lamanya tu. Solat kadang-kadang imam baca panjang sikit dah komplain tu. Kan? Malu tak? Malu. Tapi sebab tu bila dapat kebaikan dekat akhirat tu, nanti tengok banyak baik, kena puji Allah. Kerana Allah telah menggandakan dan memperbanyakkan ruang untuk kita buat kebaikan ni. Dan kalau ada dosa, kita bertaubat dengan taubat yang nasuha, Allah Ta'ala akan padam dosa tu. Sebab punya besar rahmat Allah, sebab tu kena puji Allah. Wa man wajada ghaira zalik, siapa yang pergi ke akhirat nampak banyak belah jahat, fala yalumanna illa nafsah, kata Allah, kamu jangan cela melainkan diri kamu. Pasal apa? Punya banyak pintu kebaikan yang Tuhan bagi, kamu masih lagi pilih untuk jadi jahat. Kamu kena cela diri kamu lah. Sesuatu yang berganda yang Tuhan bagi, tak boleh nak lawan dengan sesuatu yang tak berganda. Maksudnya memang jahat betul lah. Layaklah dia cela diri dia sendiri. Teruknya aku ni. Dengan banyaknya kebaikan, dengan banyaknya jalan yang Allah Ta'ala beri untuk aku dapat pahala, tapi aku masih pilih untuk melakukan dosa. Dan dosa tu pula lebih banyak daripada sesuatu yang berganda. Memang kita kena cela diri sendiri. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, hadis ni memberikan kita sedikit keinsafan pada diri sendiri, supaya kena sentiasa bergantung dan berharap kepada Allah, supaya Allah Azza wa Jalla sentiasa bimbing diri kita, menjadikan jiwa kita ni sentiasa memikirkan bagaimana nak buat kebaikan. Tak payah duk fikirlah nak buat kejahatan ni. Sebab kadang-kadang ada manusia, saya bukan nak kata apa, bukan sekali orang kata saya koyak pula, tak. Ini sebagai nasihat. Kadang-kadang ada manusia masuk kuliah saya yang online ni maki-maki. Punya banyak jalan kebaikan lain, dia pilih untuk maki saya. Get a life. Carilah ruang kebaikan. Kalau tak nak dengar kita pun tak apa. Orang lain ramai lagi nak dengar, dengar yang lain. Jangan buat kejahatan. Kerana Islam tidak memerlukan kejahatan. Islam tidak naik dan tidak kukuh dengan kejahatan manusia. Dan macam-macam lah, kadang-kadang orang pun tunjuk kat saya. Ada juga yang tunjuk, duk panggil macam-macam kat saya, benda-benda yang di luar daripada akhlak Islam. Kadang-kadang saya pun heran, siapa guru agama dia ni? Dia rasa dia beragama, tapi dia maki orang, dia carut orang. Kadang-kadang kita pun rasa ini bukan agama yang sebenarnya. Dia silap memilih guru barangkali. Tuan-tuan pun sama juga kan? Kalau dengar kuliah daripada saya, rasa betul, ambil lah. Kalau rasa tak betul, kita berbeza pendapat. Tapi kalau rasa betul ceramah saya, tak setuju dengan ustaz lain, jangan maki dia. Bagi tahu benda yang betul. Tak perlu maki dia dengan perkataan-perkataan yang kesat. Islam tak perlu benda ni. Nabi SAW bukan fahash. Nabi bukan orang yang suka mencela, bukan suka mencarut. Bukan Nabi tu. Nabi adalah seorang yang berkata dengan perkataan yang baik. Falyaqul khairan aw liyasmut. Nak cakap, pasti cakap benda baik. Aw liyasmut. Kalau rasa tak mampu nak cakap benda baik, dalam keadaan tertekan, ini kalau aku sebut karang ni, mesti keluar carut punya lah. Ni kalau aku sebut ni karang ni, mesti keluar binatang-binatang juga ni. Diam, tahan diri, diam. Kalau tengah berdiri, duduk. Kalau duduk pun tak okey lagi, mengiring. Kan, kadang-kadang dalam pejabat kan, dengan marah dengan staf, nak cakap benda baik, tak boleh cakap benda baik, perlu dimarah, perlu dimaki. Diam, duduk. Duduk. Kalau duduk pun tak okey, baring mengiring. Kalau staf tengok bos tengah balik baring mengiring tu, tahulah tu bos tengah marah. Jom keluar. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Itulah lebih kurang yang saya boleh sampaikan. Saya pun tak boleh lama ni, sebab nak pergi ke OCM pula. InsyaAllah kita jumpa lain kali. Ada soalan? Tak ada soalan? Alhamdulillah tak ada soalan. Kita berhenti di sini dulu. Saya mohon maaf kalau terkasar bahasa, tersilap kata. Terima kasih pada Masjid Asy-Syakirin di Oran ini. Kita berjumpa di lain kali insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.